Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panel dan saudari moderator. Nama saya Muhammad Faiz dari UPSI. Saya ada dua soalan ingin bertanya. Yang pertama, sekiranya seorang mahasiswa itu berdaftar sebagai seorang ahli dan juga terlibat secara aktif dan terang-terangan mewakili parti pembangkang dan bukannya parti kerajaan, adakah ia akan mempengaruhi masa hadapan seorang mahasiswa atau mahasiswi tersebut pada masa hadapan, terutama apabila mereka ingin bekerja sebagai penjawat awam? Soalan yang kedua, seperti kita tahu, anggota atau pegawai polis dan tentera, mereka ini sering berpindah, diarahkan untuk berpindah, dan juga kawasan tempat mereka mengundi juga akan berubah secara automatik. Tetapi mengapa kepada mahasiswa ataupun mahasiswi terutama dari Borneo yang belajar di Semenanjung Malaysia, perubahan tempat mengundi mereka ini juga tidak berubah secara automatik? Sekian, terima kasih. Soalan yang sangat menarik. Silakan. Baik, untuk yang soalan pertama tadi berkenaan dengan apa? Penglibatan aktif Baik. Adik-adik, apa yang saya nak kongsikan kepada anda, di dalam perlembagaan Malaysia ada telah menetapkan bahawasanya hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan asasi ini dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Antara perkara 21 sampai perkara ke-32 macam tu, if I'm not mistaken. Baik. Ini bermakna di dalam perlembagaan persekutuan, kebebasan bersuara ini tertakluk tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama dan tanpa mengira ideologi politik. Secara praktiknya, semua mahasiswa yang ada pada hari ini, anda sekarang ni aku dah mula buka sedikit kan, maka anda boleh berpartisipasi di dalam organisasi-organisasi politik, waimah pembangkang sekalipun. Contoh, cakap terus terang ialah, anda penyokong Tegar PAS, anda adalah ketua pemuda PAS kawasan Besut katakan. Contoh, anda adalah ketua pemuda Bersatu di kawasan Parit Buntar contohnya. Ketika ini anda adalah mahasiswa. Sejurus selepas anda bergraduasi, anda memohon pekerjaan melalui SPA dan ingin menjadi seorang contoh pegawai takbir diplomatik seperti mana saudara Ridwan contohnya. Secara praktikalnya adik-adik, ia tidak akan sesekali mempengaruhi pelantikan anda ke dalam agensi kerajaan. Tetapi sekiranya anda telah dilantik menjadi pegawai kerajaan, anda tidak boleh memainkan peranan signifikan di dalam parti-parti politik. Kerana apa? Kerana anda adalah penjawat awam, kerana anda adalah civil servant. Maka sebagai seorang penjawat awam seperti mana kami berdua, kami ini sentiasa melaksanakan dan menjayakan dasar-dasar dan aspirasi kerajaan. Ni, nak kata ni kepada anda ni, penjawat awam yang kurang lebih 1.4 juta di seluruh Malaysia ini, bukan semua sekali pro kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ketika sesi mengundi, bukan semua mereka mengundi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kalau tidak, kenapa kerusi Putrajaya dimenangi oleh Dr. Razijidin daripada Perikatan Nasional? Sedangkan di Putrajaya, majoriti, hampir 90% pengundi di Putrajaya adalah penjawat awam. Jelas? Ia tidak akan mempengaruhi anda untuk anda mendapat tempat di dalam sektor awam sebab ini adalah hak anda. Dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Adik, siapa tadi? Adik Faiz Saudara Faiz tadi. Saudara Faiz, ketika anda sesi temuduga nanti, contoh, untuk jawatan M41, pegawai takbir diplomatik, tiba-tiba panel itu tanya, awak sokong parti mana? Awak boleh sekolah ke dia balik. Ini bukan hak tuan dan ini bukan autoriti tuan untuk bertanya saya soalan ini. Salah untuk seorang penemuduga bertanya, apakah orientasi politik anda? Nak selamat adik Faiz dan juga adik-adik yang sekalian, orientasi saya, politik saya adalah Malaysia. Parti saya adalah Malaysia. Apa sahaja parti politik yang menjunjung tinggi kenegaraan Malaysia, itu parti saya. Confirm kau dapat kerja, Dik?
Itu pun kalau aku yang jadi penemu duga. Baik. Yang kedua, kenapa polis dan tentera tak payah nak tukar IC, tiba-tiba mahasiswa yang berasal dari Sabah dan juga Sarawak belajar di Semenanjung tak boleh tukar IC. Vice versa. Begitu juga dengan pelajar Semenanjung yang berada di Sabah Sarawak. Baik adik-adik. Untuk makluman anda, polis tentera mereka adalah pengundi pos. Mereka undi lebih awal daripada kita semua. Ya, kalau tak silap saya di dalam camp pun macam tu Tuan Rizwan undi awal ataupun undi pos itu adalah keistimewaan yang kita berikan kepada badan-badan beruniform, terutamanya penjawat awam, polis dan tentera. Kerana apa? Kalau hari pengundian dia sibuk nak balik ke tempat asal dia, sibuk nak memangkah dan sebagainya, terjadilah huru-hara. Ni siapa nak bertugas ni? Itu secara mudah untuk kita fikirkan. Untuk pelajar-pelajar Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak, pelajar Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung, kita serupa. Saya adalah alumni Universiti Malaysia Sabah. Ketika pilihan raya, masa tu saya tak boleh mengundi lagi. Tapi kalau boleh mengundi pada masa itu adik-adik, anda sama ada anda boleh tukar. Okey, ni macam ni. Undi untuk kita rakyat biasa ini berdasarkan alamat IC anda. Jadi kalau anda rasa-rasalah anda nak duduk kat Semenanjung ni lama, anda tukarlah alamat di sini. Itu je. Buat masa ni saya fikir SPR mungkin belum ada cara untuk buat, mungkin boleh buat undi pos tak untuk student-student ni? Kebarangkalian belum ada lagi. Mungkin belum ada keperluan dan mungkin keperluan itu belum mendesak lagi. Itu dia adik-adik. Tetapi sebagai pengundi wajib untuk kita mengundi kerana itu adalah hak tertinggi sebagai warga negara. Bukan korang yang duduk Sabah dan Sarawak ataupun korang yang Sabah dan Sarawak belajar kat sini selalu dapat duit-duit bantuan ke daripada parti-parti politik tertentu. Oh, dah ambil senyap pula. Tak ada. Tak ada Itu bermakna adik-adik politik wang dah semakin kurang. Kalau orang bagi, ambil ke tak ambil? Ambil pula. Undi belum tentu. Kalau anda ambil, dia sebenarnya secara sifir macam ni. Kalau anda ambil, maknanya anda menyokong dan menyuburkan politik wang itu. Dia sebenarnya. Jadi kita nak menamatkan kitaran jahanam politik wang ini, maka sebagai rakyat yang bertanggungjawab, orang tawar, "Dek, ambil RM100 ni, kau pangkah ini." Adik, saya faham itu ada satu perjuangan yang cukup-cukup hebat untuk menolak RM100 hanya untuk pangkah saja. Tetapi adik-adik, jangan jual maruah kita dengan harga RM100, RM50 adik-adik. Ni masa depan negara ni, 5 tahun akan datang ni. Walaupun anda belajar di Semenanjung, anda orang Sabah, anda orang Sarawak, anda orang Limbang, anda orang Libaran, balik semula kerana itu perjuangan anda. Jika anda tidak mahu berjuang untuk negara anda, jangan bercakap tentang politik dan juga ketatanegaraan. Ini cabaran kita adik-adik. Kenapa saya boleh bercakap? Kerana saya pernah melalui perkara itu. Saya balik untuk mengundi, sebulan kemudian baru saya balik. Walaupun dia hanya diberikan cuti selama beberapa hari saja. Alasan saya, tiket flight mahal. Ni lagi satu, yang saya tambah sikit. Anak-anak muda yang ada pada hari ini, gesa kerajaan untuk memegang tiket flight ni agar dia standard. Ini apa sampai 1,000 lebih hanya nak pergi Kuching saja? Kurafat adik-adik. Kurafat. Nak pergi Kuching 1,500 contoh untuk naik emas. Ni saya cerita naik emas, saya tak cerita benda lain sebab emas ni kita punya kebanggaan negara. Ni nak pergi Jakarta RM300, RM400 aja. Baik pergi Jakarta. Betul Jadi anda ni suara anak-anak muda ni gesa kerajaan agar cuba untuk mengawal harga tiket flight ini. Walaupun saya faham ia ada satu perkara yang sukar, tetapi adik-adik yang sukar di dalam dunia ini hanya nak mengubah diri adik-adik. Yang lain-lain insya-Allah boleh senang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang soalan pertama tadi Encik Faiz berkaitan dengan aktif dalam politik semasa menjadi mahasiswa. Selagi mana adik-adik ikut peraturan yang berkuat kuasa di universiti, AUKU dan sebagainya, dan tidak ada masalah lah. Kita tidak ada sebab lah bila
pengambilan penjawat awam tu kita nak kaitkan adik-adik dengan apa-apa kecenderungan politik. Dan tidak pernah ada lah soalan kita tanya, you sokong parti mana? Tak ada. Kalau ada bagi tahulah, memang pelik lah tu. Sebab kita memang kena secara neutral. Sebab whoever jadi government of the day, itulah yang kami kena serve. Tak kisahlah parti mana pun. Okay. Soalan yang kedua tadi berkaitan dengan pertukaran tempat mengundi tu. Tadi Cik Isham dah sebut dah. Nak tahu lebih lanjut, kita tunggu sesi petang ni. Okay.